Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Terus Terang yang mana Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Pada episod minggu ini, kita akan seperti biasa membawakan tetamu jemputan yang mana pada kebiasaannya kita akan tanyakan pelbagai soalan yang mana kita akan minta tetamu jemputan kita untuk menganalisa dan juga menyampaikan pandangan berserta dengan idea secara terus terang. Yang mana pada minggu ini masih ada tetamu jemputan yang kita bawakan khas untuk episod kali ini. Seperti biasa, saya tidak berkesorangan. Yang mana yang bersama kita pada minggu ini juga ialah Datuk Hans Aizat. Baik, bila bercakap tentang Terus Terang, Terus Terang adalah sebuah program yang akan mengutarakan pelbagai topik berkaitan isu semasa dan juga politik. Dan pada episod kali ini, kita akan bawakan tetamu jemputan yang biasa kita lihat hampir setiap malam berkongsi tentang topik isu semasa dan politik. Dan kalau kita lihat di YouTube dan juga Facebook, pasti kita akan pernah melihat namanya di dalam timeline di media sosial beliau. Tetamu yang saya maksudkan ialah saudara Iswadi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat ya. Jadi seperti biasa, terus terang kita akan mula menanyakan soalan-soalan yang mana pastinya kita akan minta tetamu jemputan kita secara terus terang untuk menyampaikan, meluahkan apa sahaja yang mana pada untuk permulaan episod kali ini saya nak menanyakan pada saudara Is. Saya panggil saudara Is Ya, boleh. Okey, saudara Is tentang isu darurat yang mana pada 12 Januari 2021 Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk darurat sehingga Ogos 2021. Jadi dalam tempoh itu, kesannya apa yang kita boleh lihat secara yang paling ketara, larangan persidangan parlimen dan secara tidak langsung memberikan kuasa eksekutif kepada kerajaan. Rakyat sedang berbicara di mana kewajaran pelaksanaan ini dan apakah ini satu pencabulan kepada demokrasi di mana pada kita lihat hari ini adakah Perdana Menteri telah memberikan nasihat yang salah kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa komen saudara Is? Okey, terima kasih Tuan Busi menjemput saya pada hari ini, terima kasih kepada Datuk menjemput saya pada hari ini. Kita terus dive kepada isu topik kita hari ini berkenaan dengan darurat ini. Pertama sekali kita kena faham bahawa darurat itu apa. Darurat itu seperti mana peruntukan perlembagaan membenarkan Yang di-Pertuan Agong proklamasi darurat di bawah perkara 150 dan tak boleh dicabar oleh mana-mana undang-undang berdasarkan perkara 150 pasal 8. Tetapi ramai tak faham apa sebenarnya fungsi darurat ni. Simple je, fungsi darurat ni adalah kerajaan yang dilantik ataupun badan eksekutif yang dilantik semasa darurat boleh mengadakan sebarang undang-undang yang pada kebiasaannya tak boleh diadakan. Saya selalu bagi perumpamaan, contohnya biasanya kita boleh keluar rumah. Betul. Tapi semasa darurat kerajaan boleh kata selepas pukul 6 siapa yang keluar kena tembak umpamanya. Pada kebiasaan mana boleh kita tembak rakyat kita kan? Tetapi yang ni boleh. So itu adalah undang-undang atau ordinan yang boleh dibuat pada semasa darurat. Dan itu yang kerajaan sekarang ini buat. Jadi kalau kita mempersoalkan daripada segi demokrasi dia, saya panjang kalau kita nak ulaskan perkara tersebut agak sensitif lah. Namun saya katakan bahawa sebab ini merupakan peruntukan perlembagaan dan sudah ada di dalam perlembagaan. Namun begitu, dia bukan permasalahan darurat itu. Kita pernah buat darurat 1969, sebelum itu pun ada. Tetapi apa kewajaran diadakan pada masa sekarang? Kalau dia kata kerana COVID, kita dah pernah buat PKP, PKPB, PKPD. Rakyat pernah berkurung di dalam rumah. Pernah berkurung. Sekarang ini kita dalam keadaan darurat. Rakyat keluar macam biasa dan mengikut kajian terbaru-baru ni, dia kata terbaru yang keluar sekarang ini sama macam sebelum PKP dulu. Rakyat yang keluar masuk berjalan di pasar raya dan sebagainya sama. Jadi apa fungsi darurat? So akhirnya dia boils down kepada satu perkara saja, satu objektif, satu matlamat saja, iaitu untuk memastikan bahawa Muhyiddin Yassin kekal dalam kuasa. Kekal. Kerana kita tahu bahawa dia sendiri tidak ada majoriti dan kita tahu bahawa sokongan terhadap Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini agak longgar daripada kalangan komponen-komponen partinya. Itu sebenarnya yang objektif sebenar kepada darurat. Objektif sebenar ya. Jadi kalau kita lihat kepada objektifnya, kita nampak adalah yang kelompongan di situ. Jadi memandangkan sekarang kita dah berada di bulan April dan dijangka kalau berdasarkan makluman
Ogos 2021 darurat akan berakhir. Tapi kalau kita melihat implikasinya pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana dengan tidak cukup majoritinya dari segi cara menangani, mengekang COVID-19 itu pun kita dapat lihat bukan semakin menurun dah setahun ni, tapi semakin naik. Jadi berlaku tidak efektif dekat situ, dan pada masa yang sama harga barang melambung naik. Itu belum lagi kalau kita melihat kepada jumlah kabinet yang agak ramai, tapi yang mungkin kita dengar beberapa nama saja untuk tempoh setahun ni kan. Jadi bagaimana kalau mungkin saudara Is boleh kupas bagaimana keadaan negara kita pasca darurat 2021? Kalau lepas Ogos ni? Selepas Ogos. Yang pertama sekali kita kena fikir dulu, adakah darurat itu akan tamat pada Ogos? Itu soalan kita. Sebab kalau kita dengar yang diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tempoh hari, dia kata darurat ni hanya akan diangkat sekiranya berdasarkan kepada nasihat jawatankuasa kepada Yang di-Pertuan Agong selamat. Okay. Kalau kita tengok sekarang ni, kita berada dekat the fourth wave. Kita sekarang berada pada gelombang yang keempat, dan gelombang yang keempat ni akan menyaksikan satu lagi wave yang berkemungkinan berlangsung for another 2 to 4 months. So 2 hingga 4 bulan. Sekarang 4, 5, 6, 7, 8. Cukup untuk 8. Itu maksudnya wave tu baru nak turun. Tapi belum selesai. Belum selesai. Dan ada, macam kita tengok sebelum ni, wave memang turun. So kalau turun, adakah dia akan naik balik? Itu persoalan seterusnya. Dia bergantung, adakah we have flattened the curve? Itu soalan dia. Dalam kalau kita fight COVID, flatten the curve. Kalau tidak, justifikasi tak kerajaan untuk minta darurat dilanjutkan? Justifikasi. Untuk justify. Pendapat saya, Saudara Iswadi, kalau of course untuk kami bantu masyarakat untuk mereka selesaikan masalah COVID ni, saya rasa kurang daripada 100, kalau kosong baguslah kepada negara. Kalau dah kurang seperti a certain point, katakan kerajaan mengatakan okay, kita sekarang ada 2,000 cases satu hari. Dia mengatakan okay, situation dia begini, kalau kita ada maybe 100 or maybe 300, kita buat kat 300 cases, consider darurat tu akan diselesaikan. You see? So kita mesti ada benchmark, saya rasa. So kita just cannot go on feeling. So apa dynamicsnya kalau 2,000, 5,000 ataupun 100? Di mana benchmark tu untuk kita akhirkan darurat ni? Darurat ni bukan bagi masyarakat biasa. Darurat ni hanya untuk menjalankan ekonomi. Mereka nak settlekan darurat ni untuk isu ekonomi, balik bekerja, hospitality, hotels, travelling, transportation, rentas negeri pun satu isu, jumpa keluarga dan macam-macam lagi. Saya rasa pendapat masyarakat biasa, layman term, we talk about layman term, itu yang paling penting pada mereka. Tapi kita dah split kepada dua bahagian ni, di mana rakyat biasa dengan politics telah pecahkan isu darurat ni. This is daripada masyarakat biasa yang saya keluar berbincang, mereka katakan aku ni nak kerja je lah, aku nak balik macam hidup macam biasa. So kalau politics the issue is politics, kenapa mereka tidak mengatakan okay, kita dapat 300 kes ke bawah, darurat tu kita akhirkan. So masyarakat kalau betul-betul nak benda tu, we have to work together 3 times harder. Bukan sekarang rentas negeri untuk personal punya boleh. Tak boleh lah kan, kita berbincang benda ni kan, untuk personal issue ke apa kan. So benda tu mungkin masyarakat akan bersama dan unite untuk kami settlekan darurat secepat mungkin yang boleh. Tapi sekarang pendapat saya, masyarakat dah biasa dengan COVID ni. Tak apalah aku pergi mana, tak payah pakai face mask pun tak apa kan. Benda macam ni, you see. Macam kita sekarang interview ni ada distance sikit, so kita kena jaga sikit kan. Bila habis kita pakai face mask. So these are things that masyarakat atau rakyat biasa kena juga participate dalam this issue. Saya quote sikit yang tadi tu. Betul. Dia tak ada satu penanda aras. Dia tak ada satu benchmark yang boleh kata macam kita, okay, tak payah 300 lah. Let's put it at 1,000 katakan. Let's put it at 800. So kalau kita reach that, maka kita buka. Masa Tan Sri Muhyiddin itu sebut, dia tak cakap macam tu. Dia kata berdasarkan nasihat jawatankuasa. Kalau jawatankuasa 100 ni tak boleh buka lagi ni. Yes, exactly. Still tak buka. So kita mungkin nak lanjut darurat tu selama 2 tahun sampai PRU 15 2023. You see? So ini persoalan yang masyarakat tanya. Itu pendapatlah masyarakat dan mungkin pendapat saya jugalah. True. Okey, jadi kalau kita lihat
benchmark masa ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi bermakna kemungkinan untuk dilanjutkan tempoh tu ada. Kan? Jadi bila kita bercakap tentang COVID ni, dia tak nak kita bercerita juga isu vaksin. Yang mana kalau kita lihat pada 17 April 2021, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, seramai 40 kaki tangan frontliners yang telah mengambil 2 kali suntikan telah kena juga COVID-19. Kan? Jadi kalau kita lihat daripada sudut yang lain, apakah ini juga bakal menjadi satu senjata untuk ruang melanjutkan darurat itu atas sebab ketidakstabilan vaksin itu sendiri? Apa komen Saudara Is? Dia bukan permasalahan, bagi saya lah, dia bukan permasalahan yang 40 orang tu terkena balik vaksin, terkena balik COVID dan sebagainya. Sebab bagi saya lah, saya nampak dan berdasarkan bacaan saya, dia vaksin ni 95%. So, chances itu ada. Dan effectiveness dia bukannya ambil sehari ni, sejam kemudian terus kita efektif. It will take time. Dan 40 kes ni pun kita tak tahu. Mungkin dia contract selepas itu. Mungkin, there's a lot of cases. Tapi saya bukan melihat dalam aspek tu. Saya lebih nak melihat kepada bagaimana distribution itu dilakukan di kalangan negara kita, di kalangan kita. Kajian terbaru mengatakan bahawa daripada 17 bilion yang di-spend, yang dibelanjakan oleh kerajaan, hanya 3% sekarang ini yang sudah diedarkan. Dan menurut kerajaan, take up yang nak ambil vaksin ni kata terlalu rendah. Soalan saya, apa guna kita buat MySejahtera? Kenapa kita tak buat secara automatik? Saya sebenarnya ada banyak soalan pasal MySejahtera. MySejahtera. Dia sentuh MySejahtera ni. Saya nak tambah sikit pasal MySejahtera. Sila. Harap-harap platform atau app tu adalah benda yang positif. Tapi persoalan saya adalah isu dia tentang data. Data tu pergi ke mana? Siapa yang memegang data kami ni sebagai masyarakat? Sebab data tu is national security. Kan? So mana-mana kita pergi, kita akan check in. You boleh tengok pattern track record. Dan pattern track record tu boleh digunakan sebagai data untuk menjual to commercialize later. Itu satu yang kita boleh melihat. So siapa yang pegang? Adakah agensi kerajaan yang memegang data kami atau agensi individu atau swasta? You see? So kita masih di multimedia time kita belajar benda ni. These are things yang kita melihatkan sebab isu data ni is a very sensitive matter di kalangan masyarakat. Saya rasa itu. Satu commercialization, satu privacy kita. Privacy. So bila tempoh hari ada so-called audio tapping kan. Itu bagi saya is just tip of an iceberg kita kata. Kalau kita tengok privacy kita tu, jadi maksudnya bukan setakat yang tu, tapping tu. Tapi segala pergerakan kita dan sebagainya, itu perdebatan dalam civil societies terutama kalau kat UK. Di antara private law dengan public law, di antara private rights dengan public rights kan. Dan kita dah boleh pergi ke mana? Okay, tapi itu on privacy law. Isu saya tadi MySejahtera tu, kita dah ada MySejahtera. Kenapa kita tak automatekannya? Kenapa kita nak tunggu pula buka MySejahtera, lepas tu kita nak kena register balik COVID tu? Saya terpaksa tolong orang-orang tua yang ada 2-3 orang, boleh lah kita tolong. Yang mana orang tua lain, dia tahu nak buka MySejahtera, dia pakai MySejahtera. Tapi dia nak apa orang kata login vaksin tu tak apa orang kata tak tahu. Sebab itu saya kata, dia bukan menyontoh balik soalan tadi, dia bukan persoalan 40 tu yang saya nampak untuk melambatkan. Sebab kajian saintis dah buat dah keberkesanan 95% dan sebagainya, ada yang 80%. For me, ni pelaksanaan dan mengikut Bloomberg hari tu, kalau berdasarkan rate yang kita buat sekarang 20,000 plus per day, it will take us 4.9 years baru settle untuk 75% population. Saya akan dapat vaksin. Saya register MySejahtera. Saya ada satu app saya check, saya akan dapat vaksin saya dalam 3 tahun. Kalau 3 ikut tahun proses, lagi? kalau ikut timeline yang ada. 3 tahun. Sebab usia saya masih muda. So mungkin frontliners dah dilaksanakan kan. Sekarang kepada rakyat biasa. So ini yang mungkin banyak persoalan yang kita tanya. Isu dia bukan whether MySejahtera tu positif atau negatif kan. Saya bukan komen atau kita komen ni untuk positif atau negatif, tapi apa sebagai masyarakat kami harus tahu apa hala tuju, macam mana pergerakan MySejahtera itu. This has to be shared dengan audience kita, dengan rakyat. You see? Bukan kita nak question benda ni sebab nak negatifkan benda tu. Isu dia adalah
maklum kepada rakyat apa strategi, apa data pergi ke mana, siapa pegang, dan publicize this, mungkin mereka sudah, tapi saya tak baca lagi di mana data kita pergi. Saya pun tak tahu lagi. So mungkin tak tahu lagi. boleh WhatsApp atau DM kita di Instagram ke social media bagi tahu. Mungkin penjelasan harus diada kepada masyarakat. Sebab kalau kita tiga tak tahu, macam mana lagi masyarakat kita 30 lebih juta orang di Malaysia, adakah mereka tahu? So persoalan ni is to question for the 30 million over people, adakah cara proses ini betul atau tidak. Just the information needs to be translated to the audience. Itu je. Keyword dia transparent. Yes. Betul. Jadi memandangkan topik perbualan kita agak hangat sekarang, jadi kita akan berhenti seketika dan kita akan melihat satu video yang disediakan oleh studio kita Budak Ampang. Kita jumpa sebentar lagi. Kisah dan cerita untuk dikongsikan kepada semua. Budak Ampang datang untuk menyatukan, memberi semangat dan kejayaan. Dari itu kita perlukan kekuatan, bersatu padu, elakkan perpecahan. Kalau ada yang susah kita tolong, tak kira bangsa agama yang tergolong. Tekad suara dalam satu cita, tak kira dari yang muda hingga tua. Menjadi peneraju masyarakat belia, membentuk modal insan yang berjaya. Sudah masa jayakan lagi Budak Ampang. Bukan senang, kita nak menjadi senang. Jangan pernah halangi jalan seseorang. Kalau tak boleh palingan janganlah menghalang. Budak Ampang harus terus melaju, hanya saja melaju jangan terburu-buru. Kalau jatuh kita mesti bangkit lagi, lakukan dengan penuh keyakinan diri. Bersama Budak Ampang membentuk empire, terus kita meluas pengaruh dan kuasa. Set Ampang everybody, Budak Ampang tetap satu hati. Berikan cara dan solusi agar Ampang bersatu kembali. Set Ampang everybody, Budak Ampang tetap satu hati. Berikan cara dan solusi agar Ampang bersatu kembali. Budak Ampang datang untuk menyatukan, memberi semangat dan kejayaan. Dari itu kita perlukan kekuatan, bersatu padu, elakkan perpecahan. Kalau ada yang susah kita tolong, tak kira bangsa agama yang tergolong. Tekad suara dalam satu cita, tak kira dari yang muda hingga tua. Kami Budak Ampang akan tetap di hati. Budak Ampang tak mahukan kontroversi, yang sudah lapor tidak akan beroperasi sehingga menjadi berita sensasi. Kalau jatuh kita mesti bangkit lagi, lakukan dengan penuh keyakinan diri. Bersama Budak Ampang membentuk empire, terus kita meluas pengaruh dan kuasa. Set Ampang everybody, Budak Ampang tetap satu hati. Berikan cara dan solusi agar Ampang bersatu kembali. Set Ampang everybody, Budak Ampang tetap satu hati. Berikan cara dan solusi agar Ampang bersatu kembali. Baik, kita bertemu sekali lagi dalam program Terus Terang, yang mana pada episod kali ini kita bawakan tetamu istimewa iaitu Saudara Iswardi Murni, yang mana sebelum kita berehat tadi kita telah melihat dari aspek bagaimana isu transparent, dari aspek
data dan bagaimana isu vaksin itu juga memberi kesan kepada rakyat Malaysia, khususnya kalau kita melihat keadaan sekarang ni yang masih dalam tempoh darurat. Jadi kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya, memandangkan saya melihat baju saudara Is ada logo, ada bendera Sarawak kan. Jadi di sini saya nak bertanya soalan yang berkait tentang Sarawak jugalah. Boleh saudara Is ya? Silakan. Okey, jadi menyentuh kepada isu Pilihan Raya Negeri Sarawak 2021. Kalau kita lihat sekarang pun tak lama lagi yang mana kalau kita lihat yang ada sekarang ini, tempoh yang ada hanyalah dalam 2 bulan lagi lebih kurang, yang mana pada 6 Jun 2021 dan dalam tempoh 60 hari selepas dibubarkan kena adakan juga satu pilihan raya negeri Jadi kalau kita lihat kepada keadaan sekarang adakah pergolakan di Semenanjung memberi apa-apa signifikan kepada bagaimana pilihan raya negeri ini dari aspek sokongan rakyat untuk mengundi itu? Apa komen saudara Is? Pertama sekali kita kena lihat bahawa pilihan raya itu tidak akan diadakan pada bulan Jun disebabkan darurat ini dan juga ordinan yang telah dikeluarkan. So dia akan berlaku juga selepas Ogos. Selepas Ogos. Walaupun pada hakikatnya DUN tu akan terbubar dengan sendirinya sepatutnya pada bulan Jun. Itu memang yang kita buat. Tetapi disebabkan Ogos tu kira paling awal lah, dan paling saya awal. Percaya macam kita bincang awal tadi, dia tak akan berlaku pada bulan Ogos. Saya percaya dia akan nak lanjut pun mungkin hujung tahun. Mungkin hujung tahun. Itu paling lewat, bagi saya paling reasonable untuk dia nak adakan pilihan raya disebabkan cuti sekolah. Cuti sekolah. Namun persoalan, adakah apa yang berlaku di Semenanjung ini mempengaruhi apa yang berlaku di dalam pilihan negeri Sarawak, terutama daripada segi sokongan? Jawapan mudah saya sebenarnya tak. Tak. Sebenarnya tak memberi, bukanlah tak memberi langsung impact. Tetapi impact dia itu tidak terlalu besar. Kalau kita lihat daripada segi pengkhianatan dan sebagainya, impact dia itu tidaklah terlalu besar sebagaimana yang berlaku di Semenanjung ini, atas sebab Sarawak itu tidak pernah berubah. Kerajaan itu memang kerajaan yang sama. Dia berbeza Selangor, Negeri Sembilan, Johor ataupun federal secara keseluruhannya, negeri dan federal kita punya. Kemudian bila tukar kerajaan bertukar terus. Sarawak ni dia kekal macam tu, bertukar, dia tetap kerajaan itu juga. Dia tetap macam tu juga. Dia tak berubah. So daripada segi sokongan tu tak ada. Tapi yang paling besar sebenarnya, ini sensitif sikit tapi saya kena sebut juga. Tak bergerak tu, tak terlaksana je sebab for so many years, saya dah cakap, for so many years kita ni dipimpin oleh pengkhianat-pengkhianat. Sebelum ini kalau saya sebut kita dipimpin oleh pengkhianat, saya kena ambil tindakan disiplin. Sekarang ni saya boleh sebut sebab memang betul apa yang saya cakap. Memang apa betul yang berlaku. Dan saya lawan Marubian, saya lawan Larry Seng seorang ni kan. Sebab atas tujuan saya tahu the things going to happen, tapi orang kata takkanlah. Itu kuatan selalu. Takkanlah. Dia ni YB, dia ni menteri, dia itu, dia ini. Yalah, saya ni siapa je lah kan. Melukut di tepi gantang orang kata kan. Tak ada jawatan sebenarnya. So bila benda tu berlaku, then baru orang nampak. Dan kesedaran itu mula nampak sekarang. But I think it's too late untuk nak menghadapi PRN ni, nak bangkitkan kemarahan itu. Tetapi for me, kita selalu fikir dalam politik ni kena fikir jangka panjang. Kita jangan fikir PRN ni saja. Kalah menang tu biasa. Saya dah tiap pilihan raya. Dalam jiwa saya kata kalah lawan tetap lawan. Tapi dalam jiwa saya ni kalah ni. Dan betul. Dan supaya kita soothing our heart. Kata, kalau kalah pun kita tak adalah terlalu orang kata teruk sangat jiwa kita kan. Tapi next pilihan raya lawan lagi. Sebab unik Sarawak ni, kita pilihan raya setiap 2 tahun sekali. Kalau negeri kita lain, federal lepas parlimen 2 tahun kemudian negeri, 2 tahun kemudian parlimen lagi, 2 tahun kemudian negeri lagi. So pilihan raya kita setiap 2 tahun. So itu yang uniknya. Jadi secara kesimpulan saya kata sokongan itu buat masa ini belum nampak gelombang. Belum nampak gelombang. Tetapi gelombang itu kita boleh wujudkan bagi saya setelah keluar pengkhianat-pengkhianat ni, dan kita sedar permainan mereka sebenarnya untuk merendahkan apa orang kata sokongan sebenarnya. So lepas ni kita dah tahu dan apa kaedah untuk kita nak kembalikan sokongan. Kaedah itu ya. Baik, jadi kalau kita lihat kepada respon saudara Is tadi saya tertarik juga untuk bawa yang mana sebelum ni dari aspek Pakatan Harapan di Sarawak ya. Pada 2 Januari 2021, kalau ikutkan dari segi pembahagian kerusi, semua telah bersetuju. Yang mana kalau kita lihat dari segi agihannya, PKR dengan 47 kerusi, DAP 26 dan 9 lagi untuk amanah ya.
Tapi apa yang berlaku pada 28 Februari 2001 bila Larry Seng keluar daripada parti, apakah dengan keluarnya Larry Seng ni, dia memberi kesan kepada keutuhan Pakatan Harapan ataupun sebenarnya mungkin satu rahmat? Sebab saya tengok Saudara Is bila bercakap tentang Sarawak ni agak lama, dah setahun lebih kan. Jadi kita nampak bagaimana adakah dengan keluarnya Larry Seng ni satu rahmat juga kepada Pakatan Harapan di Sarawak. Jadi bagaimana dengan agihan kerusi yang terkini selepas insiden ini berlaku? Okay. Sebelum tu saya bercakap tentang, saya buat live ni sebenarnya lagi awal tentang Sarawak. Lagi awal. Sebelum saya buat live national, saya sebenarnya buat live tentang Sarawak dan saya cakap pasal Sarawak mula-mula. Tapi tak ramai lah yang tengok. 30 orang, 40 orang. Tu pun saya dah gembira dah masa tu kan. Dan paling ramai pun masa tu 100 orang. Saya macam, 100 orang tengok live aku ni. Cakap pasal Sarawak ni. So, dan itu like 2019, even before that, 18 tu saya dah start. National baru saya start lepas syaratan lah. 19 lepas tu syaratan. Macam tu apa tu? Sebenarnya daripada segi keutuhan, tak ada. Maksudnya tak membawa apa masalah pun. Kerusi itu telah dibagi sebelum ini, dipersetujui, dan itulah yang kami semula Pakatan Harapan dah bersetuju untuk kita hadapi. Mungkinlah 1-2 kerusi itu kita masih lagi berbincang. Tapi daripada segi keseluruhan saya rasa soalan. Dia isu pasal pengkhianatan. Setiap episod kita akan sebutkan ayat pengkhianatan ni. Tak pernah kalau mana-mana interview pasal politik, benda ni akan disebut selalu. Sebelum ni kita tidak melihat, atau sebelum PRU 14 kita tidak melihat banyak isu-isu pasal pengkhianatan. Tetapi selepas The Sheraton Move, benda ni menjadi isu. Isu ni datang daripada juga persepsi daripada rakyat. Mereka selalu mengatakan sebabnya pengkhianatan ni, aku fed up lah nak tahu pasal politik dengan negara kita. Negara kita ni Malaysia. Aku tak nak tahu tentang isu-isu politik lagi. Sebab benda ni saya tak tahu siapa dengan siapa sekarang pun. Dah banyak, dah macam jigsaw puzzle tu dah tak perfect lagi. Dah pecah-pecah kan. Pieces are missing in the jigsaw puzzle kan. Ini kepada masyarakat, kami melihat benda ni sebagai satu benda yang mungkin negatif. Betul. Sebab ia tidak memberi image yang positif kepada politik atau negara kita dalam segi politik. You see? Dan ini yang saya sebagai pendapat saya peribadi saya adalah, ini akan jadi satu isu yang tidak akan habis bila-bila PRU pun. PRU 15 akan, isu dia akan menjadi pengkhianatan. Isu PRU 16 pun nanti akan mungkin will continue talking about this. Adakah it's time to put that behind us and fokus kepada macam mana kita nak develop negara kita bersama. You know, whether it's a party or whether it's sebagai parti, individu ataupun kerajaan. You see, sekarang bagi saya dapat mungkin kita a lot of baggage of fighting antara satu sama lain. Itu sebab isu macam mana aku nak tarik individu ni untuk masuk, untuk strengthen my numbers, the numbers game. It is all about the numbers game sekarang kita tengok di mana we should put this numbers game aside, and kita kena ikut mungkin about if satu pihak ada the numbers and pergi ke parlimen dan tunjuk we have the numbers, itu dah transparency dah buka secara tulus. Kita dah melihat this is the whether it's pembangkang yang ada numbers, kita kena terima that is the numbers yang ada pada masa sekarang. You see, ini bagi saya menjadi satu isu bagi rakyat. Banyak perbincangan di mana-mana kita pergi selalu adalah, aku tak nak tahu lah pasal politik, sebabnya pengkhianat macam ni. At some point this has to end bagi saya. Betul. It has to end because there are bigger things we have to look at. Dan harap-harap dari mana-mana pihak kami dalam pembangkang ataupun kerajaan atau mana-mana parti, it's time to have loyalty dekat parti. Betul. Kalau loyalty kepada parti tu ada, this kind of thing tak akan berlaku. Dan governance can be carried out the way it's supposed to dengan cara tulus. Itu yang bagi saya nampak. Saya ulas sikit apa yang cakap tadi kan. Kita kena tanya soalan, kenapa pengkhianatan itu berlaku? Bukan pengkhianatan tak pernah berlaku. Lompat pelbagai ni dah berlaku. Tapi tak ada isu yang besar daripada dulu lagi. Government kan. Tetapi apa yang berlaku 2018 ni sehingga menyebabkan we lost the government. Lost government. Now, kalau kita centralkan balik, dan saya pernah buat live pasal ini, saya kata bila seseorang itu pandang bahawa utamanya adalah rakyat, utamanya adalah perubahan, utamanya adalah reformasi. Bukannya aku nak jadi YB, bukannya aku nak jadi kaya, bukan aku jadi exco. Ni saya bercakap ni bukan saya lali daripada semua ni. Ujian pun belum sampai pada saya kan. Tapi saya doa kalau sampai ujian tu pada saya pun tabah.
Takut-takut datang 35 juta bergegar. Tak ada, insyaAllah. InsyaAllah tak ada. Saya tak pernah tengok orang kami interview cakap terus terang macam ni. Sebenarnya saya nak cakap ikhlas Iswadi selalu bila dikaitkan dengan politik banyak kontroversi telah berlaku kan, very controversial sebagai seorang blogger, politician, ahli parti and so on. Tapi mungkin ini adalah satu side yang kita kena kadang-kadang dengar yang kita bukan selalu nak dengar yang sedap je. Kita kadang-kadang harus dengar yang realitinya. Dan realiti tu kadang-kadang bukannya sesuatu yang akan ramai suka. Ayat-ayat yang keluarkan ataupun dijawab kan. Sebabnya di Malaysia ni kadang-kadang kita ni selalu nak awak bagus, bagus. Lepas tu jatuh salah semua lari. So mungkin kadang-kadang kita perlu cara sebegini untuk terus terang dengan soalan-soalan yang ada di dalam industri politik ni dan apa yang tengah berlaku di sekeliling kita kan. Mungkin bukan semua masyarakat tahu tentang isu-isu yang berlaku dalam politik ya. Betul. Jadi bila kita berterus terang ni lebih mudah untuk kita memahami dengan lebih baik. Okey, jadi memandangkan kita... Kejap nak tanya sebenarnya. Have you ever got into trouble lah? Dari juga soalan tu. Statement yang keluar. Mungkin ramai orang nak tahu kan. Pernah tak orang nak samai ke nak ini nak itu? Ada tak? Tak tahu. Surprisingly, sebab saya ni background lawyer. Undang-undang. Jadi saya tahu boundaries saya. I know what I can say, what I cannot say. I know kalau saya cakap bagaimana bentuk soalan, bentuk kenyataan tu yang saya tahu defamatory or not, yang saya will get me into trouble. Tapi surprisingly yang saya pernah get into trouble, orang pernah buat police report against me. Dan yang buat police report ni bukan orang luar, orang parti sendiri. Saya tak tahu sebenarnya itu. Dan tak ada kena mengena dengan defamation ke apa bukan. Dia benda lain, isu lain. Isu lain ya. Itu je. Lain daripada tu, yang penting sebenarnya bila kita aware on what to say, what cannot be said. So itu saya kata apa yang saya cakap dekat live kadang-kadang 40% je. Bukan kadang-kadang, at most 40% je. Another 60% tu saya I have to keep it to myself. Sorry saya tanya soalan tu Iswadi sebab saya rasa ramai penonton kita dah tanya. Wow, dia ni betul terus straightforward benda ni. Boleh ke? So saya tanggungjawab saya di sini duduk sini adalah untuk tanya apa yang rakyat sebenarnya memikir juga. Betul. Bukan hanya soalan-soalan yang kita dah set dia. Betul. Tanya kan ni. Okey, memandangkan Datuk Hans pun dah tanya soalan cepu mas. Ini pun mungkin soalan cepu mas jugalah sebelum kita akhiri segmen program Terus Terang pada episod kali ini. Baru-baru ni satu keratan akhbar berbahasa Inggeris melaporkan berkenaan dengan 3 orang yang pernah bersama dengan Parti Keadilan Rakyat tapi kini telah mengambil haluan yang berbeza. Jadi kalau kita lihatlah kalau senario dari aspek selepas ini kita nak menghadapi PRU yang akan datang, adakah YB Azmin, YB Zuraida, YB Saifuddin Abdullah akan terus bertanding di kerusi mereka ataupun mungkin akan beralih tempat untuk pilihan raya akan datang? Apa komen Saudara Is? Ni data kita tak payah cakap sentimen lah. Bukan sebab saya kawan dengan Datuk ke apa, tak ada. Ni kita cakap data, kita cakap facts on the ground. Dia kalau 3-3 ni nak selamat, tandinglah dekat kursi pedalaman. Itu je saya boleh cakap. Sebab on secara surface-nya, secara datanya sekarang ini, ketiga-tiga karakter ini, terutama Azmin Ali adalah watak yang amat dibenci di Malaysia. Kan, daripada segi social media, daripada segi even kalau kita berjalan on the ground pun kita bercakap, cubalah you go to the ground, jangan cakap you orang keadilan ke apa kan. Cuba dia duduk lepak-lepak dengan pakcik-pakcik kan, sebut Azmin Ali, what do you think? Tanya dia, dapatkan persepsi tersebut. Dan saya buat, so I know. Saya buat, kita akan nampak persepsi tersebut. Now, kalau daripada segi itu dan data kita ada data dan kita kata kalau memang saya nak bertanding di kawasan bandar seperti Ampang, Gombang atau Indra Mahkota, chances dia untuk menang tu kita katakan agak tipis. Kecuali dia pergi kawasan pedalaman, itu pun kalau tak bertemu dengan UMNO atau PAS lah. Dan daripada segi itu kita kata kenapa? Kalau kita tengok sentimen satu hal, kenapa? Sebab kita kena faham ini adalah penghuni bandar. Penghuni bandar ni 99% secara informasinya dia dapat. Dia dapat informasi itu di hujung jari, dekat telefon mereka ada. Suka atau tidak, walaupun dia tak nak tahu langsung tentang politik, dekat newsfeed sama ada Instagram, Facebook, Twitter, dia akan keluar juga. TV pun akan keluar juga newsfeed tu. Dan kalau kita kaji secara online ni pun, kita baca komen. Setiap kali Azmin keluar, Azmin keluar dia buat ucapan apa-apalah, dia akan situ hashtag Minrit.
Itu saya buat hashtag tu. Oh, okey. Saya bagi arahan. Okey, hashtag Mindrit. Saya buat hashtag tu. Hashtag Dedak Jacob. Sebab kita tahu anything that associated dengan Azmin, dia akan bawa negative connotation. Okey. Sebab itu kalau perasan, siapa even Perdana Menteri sekarang ni tak carry Azmin. Tak carry Azmin. Apa maksud tak carry Azmin? Tak carry maksudnya kita tak nampak dia bersama dengan Perdana Menteri. Tak nampak bersama. Tak nampak dia macam a team with Azmin. Sebab Muhyiddin sekarang ni nampak dia baggage. Okay. On image. Secara image dia jadi baggage. Jadi dia macam tu. Dia seolah-olah alone sekarang ni. Kalau dia bergerak sendiri. Seolah-olah macam tu. Jadi itu advantage. Tapi kalau kita tak pandai ambil advantage ni, itu yang akan jadi masalah. Kenapa saya bertanya ni, sebab memandangkan dua orang daripada mereka ni berada di Ampang kan. Tapi memandangkan masa agak mencemburui, walaupun sebenarnya banyak lagi kita nak tanya kepada saudara Iswadi ni. Saya rasa Syarul, kalau kita tanya Iswadi lagi sejam lagi kat sini boleh jadi panas. Lagi panas kan. Sebab bukan apa, bila bersama saudara Iswadi ni ada yang petikan-petikan ayat tu macam nak sambung lagi soalannya. Kan? Tetapi memandangkan kita berada di penghujung rancangan, jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Iswadi kerana sudi menjadi tetamu episod kali ini Terus Terang. Jadi kepada semua penonton Terus Terang, teruskan memberikan sokongan dengan klik pada butang subscribe dan juga share video-video yang kita telah hasilkan untuk tatapan dan juga maklumat kita dalam memahami senario politik negara dan semasa pada hari ini. Jadi kekal bersama dengan Terus Terang pada setiap Jumaat jam 10 malam sempena Ramadan. Jadi dari studio kita Budak Ampang, kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ke?